Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Ingat salam satu Malaysia ke salam Malaysia Madani? Salam maju berkat sejahtera. Alhamdulillah. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah sihat. Sihat. Lama kita tak berjumpa. Apa Seminggu kata? rasanya. Bukan berminggu-minggu. Berapa minggu dah ke? Baik, apa khabar semua para penonton, anak-anak muda. Harap semuanya dalam keadaan yang baik, sejahtera. Semoga dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seperti biasa, jangan lupa untuk kita pergi ke YouTube dulu, channel kita, masuk sekejap, subscribe, like, komen dan share. Dan sebarkan kepada seramai yang mungkin untuk mereka dapat manfaat juga bersama dengan kita seperti biasa. Dan jangan lupa medsos yang lain. Kita ada Facebook, TikTok, Instagram dan Spotify. Twitter mungkin on the way. Ada Twitter? Twitter ada. Twitter up to date. Up to date Mungkin kita akan buat thread pula kan. macam tu. Okay, baik. So pagi malam ni, minggu ni macam mana? Minggu ni kita recap dulu lah benda-benda minggu lepas. Alhamdulillah. Okay. Minggu lepas kita bincang tentang, kita dah start mulakan untuk menjawab komen-komen di media sosial, dan Alhamdulillah kita nampak lepas kita jawab tu makin banyak persoalan yang timbul yang mungkin perlu diberi perhatian. Kita nampak ramai lah, terutamanya kalau kita cek 2-3 orang lah, kita tak cek belakang, kita tengok 2-3 orang yang komen tu daripada kalangan anak-anak muda yang memberikan pandangan yang bernas. Maksudnya mungkin soalan tak berapa banyak, tapi pandangan, kritikan itu semua kita terima. Kita terima seadanya. Ya. Dan kita terima seadanya. kita akan bacakan. InsyaAllah. Kita akan bacakan. Absolutely. Of course. Alhamdulillah lah apa yang kita sebutkan sebelum ini, tajuk-tajuk yang kita bincangkan sebelum ini, maknanya orang boleh terima lah. Dan saya kira view yang minggu lepas tu mendapat view tertinggi lah. Dia semakin meningkat setakat ni lah. Mungkin minggu ni akan jadi lebih tinggi. Legah nak kelis selalu. Mungkin minggu ni akan jadi lebih tinggi kot. InsyaAllah. Ya. Makin baru. Mudah-mudahan kita pun pelan-pelan kayu lah. InsyaAllah. Yang penting anda suka, anda gembira, anda dapat manfaat, kita akan cuba sebaik mungkin untuk istiqamah dalam masuk sekejap ini, insyaAllah. Terima kasih terus dengan sokongan. Okey, of course. Terima kasih. Okay, baik, terus pada beberapa soalan minggu ni, kita pun ada juga beberapa soalan ni, Wan. Agak menarik juga persoalan ni. Saya baca dulu boleh? Sebab nampak lain macam ni soalan ni. Daripada Nizam. Kita tengok itu daripada mana tu? Insta ke mana? Ini YouTube. Oh, YouTube juga. Okey, cuba tengok. Daripada Nizam Mazlan 8613. Okey. Dia punya komen. Aku tak boleh brain ayat Marwan cakap. Tak adil jika isu 3R ini hanya digunakan oleh PAS. Maknanya dia quote kata-kata Muang. Siapa paling lantang sekali yang menuduh undi parti lain masuk neraka? Undi parti selain PAS musuh Allah, parti-parti selain PAS lawan Al-Quran, pemimpin dan ahli dalam PH serta BN tidak beriman. Tak usah nak backup parti PAS yang dah bertalu-talu kalah saman fitnah di mahkamah. Parti yang terbukti melakukan dosa besar. Masya Allah. Siapa berani cakap fitnah bukan dosa besar? Woi, mana ada seni dalam politik kalau kau main isu akidah? Ini politik bangsat. Dahsyat. Maksudnya dia tak bersetujulah dengan apa yang saya sebutkan itu. Dia tak bersetuju, tapi dia macam yang saya rasa kita kena walaupun kita tahulah komen-komen orang ni macam-macam dia sebut. Dengan carutan-carutan tu, saya rasa kita kena sensor sikit lah benda-benda tu. Cumanya bila dia sebut tentang yang main 3R ni, saya rasa kita kena lihat secara adil lah. Kalau tadi tu yang pertamanya, bila kita sebut tentang hanya PAS yang main 3R, saya nampak saya sebutlah, saya tegaskan juga sekali lagi minggu ni juga, saya boleh bagi contoh
parti lain pun main 3R. Yang terbaru kan? Yang terbaru kita tengok sendiri apa ni, Yang Ling Guang Eng. hangat 1-2 hari ni. Ya, Ling Guang Eng yang bercakap, dia sebut tentang Green Wave yang dibawa oleh oleh PAS, gelombang hijau tu. Dia kata kalau PAS berjaya memerintah Malaysia akan hancur tokong-tokong tu. Itu kita akan bincang kemudian nanti. Cuma nak sebutnya itulah 3R yang dimainkan oleh yang main isu religion. Maknanya isu 3R ni tidak boleh disalahkan kepada PAS 100%. Dan kita tak nafi juga mungkin ada di sana PAS terpalit juga isu-isu begini, sebab bukanlah disebabkan kerana ini adalah merupakan perkara yang dalam PAS itu semata-mata, tidak. Tapi mungkin di sana ialah oleh kerana manusia ni bukan kita boleh tutup belaka mulut orang. Saya tak mau bersifat defensif lah, maknanya bukan kita nak kata nak mempertahankan PAS sangat. Cuma kalau kita tengok secara adil, itulah saya sebut tadi, dia orang main juga isu tu. Dan bila kita tengok komen tu tadi, dia kata yang kalah saman apa sebagainya. Saya rasa semua parti berlaku benda ni. Semua parti, semua politikus, semua ada mulut, semua nak bercakap apa sebagainya, pasti ada yang terlepas. Masing-masing semua claim ini bukan under arahan parti apa sebagainya. Tak ingat apa yang di AP tu, Superman, apa nama dia tu, Superman ke apa, yang dah apa nama ni, Superman Cina tu, Superman Wong ke apa, apa nama dia tu, banyak juga guna tu. Ada yang kena saman lah, PKR apa ada yang kena saman, kalau saman di AP, UMNO sendiri. So saya rasa kita kena adil dalam melihat. Yang kena saman apa sebagainya, tidak nafi dalam PAS ada yang kena saman, tetapi itu tidak menunjukkan pendirian parti tersebut. Itu sendiri. Itu tidak menunjukkan pendirian parti tersebut. Kalau nak kaitkan dengan PAS, kena kaitkan dengan adakah statement rasmi daripada PAS kena saman, contohnya. Ataupun kalau kita nak ambil semua ucapan-ucapan orang-orang parti berkenaan untuk dibawa menjadi suatu hal rasmi parti tersebut, ini tidak adil lah. Nampak ini. Sedangkan semua orang boleh bercakap, semua orang boleh menulis. Atau orang awam yang tidak berpartisan sekalipun boleh menyatakan suara dan pendapat. So itulah fair lah. Kita kena adil lah dalam melihat benda ni. Baik, so kita cukup setakat tu lah. Jangan ada komen lagi? Kita tengok ada beberapa lagi. Ni ada juga komen. Saya baca dulu lah komen. Baca. Okey. Apa pendapat saudara berkaitan PMX yang memegang 2 portfolio, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, namun disibukkan urusan lain seperti masuk ke universiti, merasmikan pelbagai majlis dan sebagainya, sedangkan ringgit semakin menurun, ekonomi semakin gawat? Tu cantik, menarik dia punya persoalan. Sebab yang pertama sekali kita tengok kan, yang pertama kita kena tengok balik apa yang PMX pernah sebut terlebih dahulu sebelum daripada ini. Katanya bagaimana isu pertindihan jawatan menyebabkan dia sendiri yang menyatakan isu pertindihan jawatan ini menyebabkan konflik dalam pentadbiran. So dia yang kata dulu bukan saya kata kan. Dia yang kata, lepas tu dia sendiri yang buat. Hanya tak serupa bikin lah, cakap tak serupa bikin. Itu satu. Yang keduanya menunjukkan bahawa PMX itu sendiri seolah-olahnya apa kita kata nama tu nak sebut banyak tu, tidak mempercayai orang lain selain beliau untuk memegang satu jawatan yang kita kira jawatan yang antara jawatan yang paling besar lah kita kira dalam pentadbiran negara, Menteri Kewangan kot. Ya. So tak tahulah mungkin dia ada agenda lain ke apa ke, wallahu a'lam. Tapi macam-macam tu sebutlah Mak Sabu orang dalam PH sendiri yang komen Perdana Menteri Kewangan minta kelulusan daripada Perdana Menteri pun saing kepada Menteri Kewangan. Jadi benda tu tak logik.
Jadi saya ingat ramailah antaranya Rafizi, orang yang tak setuju dengan apa Sistem nama begitu, ni, yang keadaan pegang. begitu. Jadi dia kena asing, dia kata ada konflik kan berlaku apa sebagainya. Itu pertama lah. Ya, Yang ya, kedua ya. yang disebut sini, dia dah ada dua jawatan. Tapi duk sibuk dengan kerja-kerja lain. Sepatutnya kerja dia pun tak buat lagi. Ringgit makin menurun, ekonomi makin gawat. Saya ingat saya pernah apa ni, Rafizi pernah datang ke Terengganu. Kita tanya soalan-soalan berkaitan dengan ekonomi dan pengurusan kewangan ni. Dia suruh tanya PMX. Dia suruh tanya PMX benda tu. So maksudnya ada benda yang walau Rafizi turun sebagai Menteri Ekonomi, dia tak ada jawab. Sedangkan bila Menteri Kewangan, itu peranan Menteri Kewangan. So apa yang dia buat untuk selesaikan masalah ekonomi sekarang ni? Saya kadang-kadang tu sedih. Ataupun mungkin dengan apa yang dilakukan oleh beliau sekarang ni, PMX sekarang ini, perluangkan tour di hampir ke seluruh negara lah, bertemu dengan khususnya mahasiswa lah, temu Anwar pun dalam program temu Anwar itu, atau mungkin itu ni merasakan itu satu tugas Menteri Kewangan atau macam mana? Saya tak tahulah. Satu lagi apa nama ni, sebenarnya kalau betul-betul dia nak turun padang, saya ingat dia kena ambil contoh macam Sayyidina Umar Al-Khattab, macam mana dia turun padang. Turun senyap-senyap. Kita taklah kata turun malam-malam bawa beras apa, tak. Kita jadi macam orang normal. Satu hari tu tak ada cameraman, tak ada apa. Apa nama ni, turun naik LRT sebagai contohnya. Kalau nak pakai, pakailah apa nama ni, mask ke apa ke, kita tengok sendiri. Lepas tu masuk naik Grab, tengok cerita pemandu Grab. Saya sedih lah, maknanya apa nama ni, bila tengok pemandu-pemandu Grab yang saya pernah pandu Grab, naik Grab ni kan. Jadi apa nama ni, bila kita bincang, tapi apa nama ni, kalau nak sebut kan orang kata kita main 3R pula, tapi bukan nak kata. Sekarang ni dalam hari itulah, boleh saya katakan 10 orang saya naik Grab, 8 orang daripadanya bangsa Tionghoa. Okay, jadi kita bersembang dengan dia orang. So dia orang kata dia orang sebenarnya bukan kerja ni asal, tapi sekarang ni terpaksa full time benda ni sebab bisnes dia orang tak jalan, bisnes dia orang teruk, tak ada demand apa sebagainya. Jadi maksudnya saya tak tahulah sebab apa saya sebut benda ni, sebab kalau kita tengok dari sudut komposisi kaum di parlimen, pembangkang yang paling besar adalah orang Melayu. Orang Melayu membentuk pembangkang paling besar. Ini satu fenomena yang pelik dan tidak sihat sebenarnya. Sebab apa nama ni, apa nama tu, kita punya populasi di Malaysia ni, majoritinya kita katakan 70%, lebih 70% adalah Melayu, Bumi Putera. Tapi kerajaan pembangkang Bumi Putera sekarang ni jadi pembangkang di parlimen. Dan apa nama ni, boleh kita katakan, kalau kita tak katakan apa ni, kerajaan sekarang ni adalah kerajaan dominasi satu kaum, tapi kita boleh kata kerajaan yang multiracial, mungkin apa nama ni, memberi hak yang lebih kepada kaum-kaum yang bukan saja Melayu. Kita boleh nampak begitu. Tetapi nasib orang-orang bawahan di bangsa lain pun tidak terbela, kita nampak. Yang terbela hanyalah mungkin tycoon-tycoon besar, mereka-mereka yang pegang AP import. Sebab sekarang ni banyak benda-benda yang import sekarang ni. Panjang pula kita cerita. Panjang. Yang penting sekali kita mengharapkan PMX dapat melaksanakan tugasan hakikinya dengan secara yang terbaik dan betul lah. Kita harap begitulah. So ada lagi soalan? Ada lagi, aku dah keluar PAS tak pernah bagi idea plan macam mana nak bangunkan ekonomi Islam. Asyik cakap hak Islam tapi hidup asyik cerca kafirkan orang. Jadi pelik, saya rasa dia masuk PAS apa nama ni, di mana ni, masuk PAS Australia ke mana. Itu satu hal lah, zaman bila pun tak tahu dia keluar PAS ni. 5 day ago itu leh, 5 day ago. Siapa tu? Tak dia komen dia 5 day ago. Bukan dia keluar PAS 5 day ago. Jadi dia apa ni, mungkin dia tak pernah baca WINS, Wawasan Induk Negara Sejahtera 2051. Yang kita dah ada kerangka. Kalau di Terengganu kita ada PITAS 2030. Apa itu? Yang sekarang ini sedang berada di landasannya yang terbaik. Apa PITAS? Sebut sikit. PITAS Pelan Induk Terengganu Sejahtera. 2030.
So ini yang perlu kita lihat. Dan sekarang ni on track dan kita dapat buktikan selama hampir lebih kurang 5 tahun Kerajaan Negeri Terengganu yang dipimpin oleh Dr. Ahmad Samsuri itu berjaya, Yang Amat Berhormat, berjaya menunjukkan prestasi yang terbaru. KDNK, kadar KDNK itu lebih tinggi daripada KDNK yang daripada KDNK pusat, Kerajaan Persekutuan. Ini satu perkara yang menarik sehingga kan ada adik kita bertanya kepada PMS baru-baru ni. Tengok tak video tu. Seorang adik kita tu mahasiswa bertanya kepada PMS tentang kadar KDNK ataupun kadar pertumbuhan ekonomi ni macam mana dia punya solutionnya, bagaimana dia punya perancangannya, hala tujunya. Tapi apa yang PMS jawab seperti mana yang anda boleh lihat sendirilah dalam video tersebut. Okay, rasanya tak ada kot soalan-soalan ni. Cuma saya nak sikit je saya nak bagi. Dia kata PAS tak pernah bagi idea ataupun plan. Kita tak bercakap tentang plan, kita bercakap tentang action dah sekarang ni. Plan, formula-formula ni kita boleh tengok sendirilah orang yang banyak formula, banyak plan. PAS ni yalah bukan setakat plan kita pergi. Bukan kita pergi, kita dah laksanakan. 20 manifesto telah berjaya dilaksanakan. Penuh menggunakan Kerajaan Negeri pimpinan PAS ini telah melaksanakan 20 manifesto. Tak payah bercakap tentang plan ID lah. Kita dah execute. Kita dah capai apa yang kita mahu. PAS telah membuktikan. Dan kita sendiri dapat melihat selaku rakyat Terengganu apa semua sekali. Saya rasa orang ni kalau dia tengok balik, dia masuk PAS balik kot, InsyaAllah. Dia nak tengok siapa ni. Kalau dia tak masuk PAS yang buat benda ni, nak masuk mana lagi? Nak masuk BN. Apa BN buat sekarang ni? Nak masuk PH. Melainkan dia suka tentang idea, dia suka dengar formula, dia suka dengar ceramah je. Dia tak suka tengok benda tu. Mungkin. Tak tahulah. So kita harap mana-mana yang melihat sesuatu perkara itu dari sudut yang negatif, boleh tampil hadir sendiri ke Negeri Terengganu khususnya lah untuk melihat bagaimana perkembangan di sesebuah kerajaan yang dipimpin oleh PAS. Kita tak nafi boleh tengok juga kerajaan-kerajaan yang lain yang dipimpin oleh PH, dipimpin oleh Barisan Nasional dan lain-lain. Dan kita cuba berfikir secara adil dan membuat satu tafsiran berdasarkan kepada ilmu yang kita peroleh itu, bukan secara lambang ataupun secara emosi. Kita ni sebenarnya banyak lagi komen-komen ni, tapi saya nampak ada yang komen-komen kutukan apa sebagainya tu. Kita hargai setiap komen, tapi dengan masa yang kita ada ni, kita tak dapat baca semua, dan kita harap yang komen sensor tu kalau boleh kita beradab lah, kita tunjukkan gaya masyarakat yang matang, anak muda yang matang. Walaupun kita tengok orang tua tu khususnya di parlimen tu tak matang, kita jangan tiru, kita ubah generasi Malaysia yang baru ni kepada generasi yang matang sebelum usianya. Ya. Kita sangat alu-alukan lagi komentar, pandangan, cadangan, kritikan yang membina. Cuma ada dua yang saya rasa kena kita baca sajalah. Baca. Sebab dia tulis panjang dan kita hargailah komen dia ni. Saya nampak ada idea. Yang pertama, disebut tentang ni daripada mana? Daripada Sontoloyo. Sontoloyo dash my. Sontoloyo my 4WY. Okay, dia kata lupa Kenwar Brahim lepas keluar UM merapati diri dengan pesantren di Indonesia. Gaya dia berpidato mirip Soekarno, komunis Indon tu. Istilah-istilah yang diungkap lebih keindonesiaan. Menarik orang muda mendengarinya. Menarik golongan muda 70-an kepada Persatuan-Persatuan Pelajar Islam kerana dia memimpin ABIN yang dapat sokongan PAS. Memang Anwar ni dia pandai dari sudut bahasa. Dia kenal tata kelola lah, apa semua kerja, kena wewenang, apa lagi. Terbaru. Saya tengok serius ni kalau sebut kita akan ketawa. Jadi, ketika tu dia amat rapat dengan PAS Kedah. Tun M nampak dia ni baik, dia bawa masuk untuk kepentingan UMNO. Maka dia tertariklah dia hingga bertukar jadi Doberman. Nampak sekarang kan, gigit balik mereka yang dulu menyokongi dia sehingga jadikannya seperti apa yang diidami sejak 1998, iaitu Perdana Menteri lah. Tanya balik mana pergi orang-orang itu seperti Azmin Ali, Ezam Makno, Zuraidah dan lain-lain. Memang betul disebut. Orang rapat dengan Anwar ni faham tak? Orang-orang yang rapat dengan Anwar, yang menjadi pentaksub Anwar,
yang kita tahu kenal Anwar luar dan dalam, zahir dan batin. Tiba-tiba maknanya pelik. Biasanya kalau orang ni bila kenal orang makin dekat, makin rapat, makin menyanjung. Tapi orang dari luar sanjung, bila kenal dekat jadi penentang pula. Jadi tuan-tuan kena fikir balik benda tu. Ini perlu kita fikirlah. Terutama kepada pentaksub. Dia orang panggil walanon. Ke mana Azmin Ali sekarang ni? Ke mana Ezra Makno? Terus telah kembali semula kepada UMNO. Fikirlah maksudnya. Jadi mana Zuraidah? Banyak lagi. Tinggal budak yang dipupuk sejak di MCKK yang banyak formula tak menjadi dengan ucapannya menerusi gigi tak. Minta maaf lah yang ni tak. Anak perempuannya tak minat dengan rakyat Malaysia. Sanggup bercerai dengan orang Islam kaum Melayu dari mualaf dari China. Masa IMF, dialah di belakang penyokong Soros. Secara terang-terangan buka perairan pada Jokowi. Dokong orang yang dituduh dan bakal dituduh di kalangan kabinetnya. Guna ayat dengan tafsiran salah sama macam mengakomeng dan antara bukan Islam. Guna ayat-ayat Quran menarik umat bodoh mendokong mereka. Ini saya juga, yang ni saya setuju. Saya sebut juga yang lain tu tuan-tuan tafsir sendiri lah. Tapi bab dia menggunakan ayat Quran untuk menarik umat, sokong dia ni, memang tafsir yang kita duduk sebut. Tuan-tuan tengok balik video kita tentang li ta'arafu itu, yang keperbagaian gender itu. Itu memang bodoh lah. Malaysia ni yang dijadikan sebagai Sodom dan Gomora. Wallahu alam. By the way, tanjak yang tuan pakai ialah anak helang kembang sayap namanya. Orang Bajau yang persendakan tuan tu, tunas tanjaknya itu adalah ekor kuda padi yang sentiasa tak pergi urus negeri-negerinya, situ tak menjadi. Bagai lalang melenggot-lenggot menari ikut tiupan angin. Terima kasih di atas komen. Soseh lah apa nama tadi tu. Sontoloyo. Teruskan bersama kita. Agak menarik. Satu lagi. Saya nak baca juga. Baca laju. Adnan. Saya belum pernah melihat PMX mengutuk golongan LGBT dalam ucapan secara terbuka. Yang saya pernah lihat, video anaknya dalam YouTube mempertahankan semua orang berhak memilih agama. So, walaupun, kita panggil, benda tu jelas sangat lah. Kita tak bukan nak tuduh, tapi dari sudut apologetik, dari sudut simpati terhadap golongan LGBT ni, memang orang tak dapat nak asingkan diri antara LGBT dengan Anwar Ibrahim. So, saya tak tahu di mana silap ni. Ini pesanan saya yang tulus kepada Perdana Menteri kita. Cubalah fikirkan macam mana Datuk Seri kan? Datuk Seri nak asingkan diri Datuk Seri supaya orang tak associate Tan Sri dengan LGBT. Itu nasihat saya. Datuk Seri sejak Tan Sri. Saya sebut tak apa. Orang faham tu. Orang faham tu. Jadi nampak agak melalut dan pening dah tu. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini.